Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Sunnah haji. Afif ingat haji kiron tu apa? Haji tamattu tu macam mana? Haji ifrad tu macam mana? Ingat ingat. Kemudian kita main dua. Yang ketiga wasalisu tawaful qudumi. Kesunahan yang nombor 3 iaitu tawaf qudum. Pernah dengar tawaf qudum? Tak pernah dengar. Tawaf qudum ni sampai. Biasa kalau kita cakap dengan orang Arab, min aina antal qadim, dari mana awak datang? Tawaf qudum tu tawaf sampai. Pertama sekali sampai tu sunat dia tawaf qudum. Kesunahan tawaf qudum ni tertentu bagi orang yang melakukan haji dan masuk ke Mekah sebelum dia melakukan wukuf di Arafah. Jadi orang yang melakukan umrah itu, kalau dia melakukan tawaf untuk umrahnya, maka itu cukup menggantikan tawaf qudum. Faham tak? Contoh macam kita nak pergi umrah ni, kita sampai-sampai tu kita tawaf. Kita buat umrah, kita tawaf. Tu cukup boleh menggantikan tawaf qudum. Tapi kalau kesunahan ni tertentu bagi orang yang dia nak pergi haji, dia sampai tu sebelum dia wukuf ke Arafah tu dia tawaf dulu. Kemudian yang keempat al-mabitu bi Muzdalifah. Yang keempat adalah mabit, bermalam di Muzdalifah. Kalau kita dengar sebahagian ulama, dia ada khilaf dalam pembahasan mabit di Muzdalifah ni. Kalau Imam Ar-Rafi'i dia mengatakan sunnah. Sebab ada setengah ulama mengatakan bahawasanya wajib. Tapi kita ikut pendapat Imam Ar-Rafi'i yang mengatakan sunat. Kemudian yang nombor 5, rakaat tawaf. 2 rakaat, solat 2 rakaat selepas tawaf. Siapa pernah berumrah, mungkin dia ada pengalaman. Kalau siapa yang pernah umrah tapi lupa nak buat benda ni, ataupun tak sempat, ataupun tak tahu, lepas ni kita niat pergi lagi, kita buat yang mana sunah-sunah yang kita tertinggal tu kita buat. Tempat dia dekat mana? Solat 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat selepas tawaf ini paling sempurna kalau dia dapat lakukannya di belakang maqam Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian dia baca dia macam mana sembahyang sunat tu. Kalau dalam solat yang kalau macam contoh dia tawaf tengah hari, so solat dia dalam bacaan dia dalam keadaan perlahan. Tetapi kalau dia tawaf tu malam, lepas tu dia nak solat sunat lepas tawaf ni dekat belakang makam Ibrahim, Nabi Ibrahim, maka dia boleh menjaharkan, boleh kuatkan bacaan dia. Kalau tak dapat untuk solat di belakang makam hijri, di dalam kalau tak dapat melakukan dalam
belakang makam Nabi Ibrahim, maka dekat mana? Boleh melakukannya di belakang hijr Ismail. Kalau tak sempat juga mungkin. Kenapa tak sempat? Mungkin ramai. Tu alasan dia. Mungkin tak boleh sembahyang kat situ sebab tertentu mungkin. Tak ada benda tu. Tak ada. Macam kawan-kawan saya ada dapat pengalaman daripada orang lain. Kadang, tak nampak mana hijr Ismail. Dihijabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang cerita kepada dia, kata Ustaz, saya pergi tu saya tak nampak dah Kaabah kat mana. Na'udzubillah min zalik. Ada orang tu paling besar lah mungkin. Dia tak nampak Kaabah tu kat mana. Kemudian kalau pertama tadi, kalau tak dapat solat dekat makam Ibrahim, solat dekat hijr Ismail. Kalau tak dapat juga, mungkin ramai ataupun macam mana, maka boleh dia solat di dalam Masjidil Haram. Kemudian yang terakhir sekali, kalau dia tak dapat juga, wa illa fafi ay maudi isya'a minal haram wa ghairihi. Kalau dia tak dapat juga untuk solat kat Masjidil Haram, Allah alam kenapa, maka dia boleh solat di mana saja yang dia kehendaki, baik dalam daerah tanah haram ataupun lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya kat sini solat sunat habis tawaf ni bebas, kita nak sembahyang dekat mana. Tetapi derajat dia lain. 2 rakaat di dalam Masjidil Haram dengan 2 rakaat di Masjid Nabawi lain. 2 rakaat Masjid Nabawi dengan 2 rakaat di Masjidil Aqsa lain. 2 rakaat sembahyang dekat Masjid Putrajaya lain. Jadi yang tadi tu dia punya tingkatan-tingkatan derajat yang lebih afdal. Mungkin dekat makam Ibrahim tu berapa? Dalam Masjidil Haram dah, tapi belakang makam Nabi Ibrahim. Dalam Masjidil Haram dah, dalam belakang hijr Ismail. Perbezaan yang sangat banyak, fadilah yang akan diberikan kepada orang-orang yang sempat meluangkan masa dia untuk melakukan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nombor 6, as-sadisu al-mabitu bi Mina. Mabit bermalam di Mina. Itu yang nombor 6 tadi. Nombor 4 mabit di Musdalifah kan. Ini 6 mabit di Mina. Kemudian yang terakhir itu as-sabi'u tawaful wada'. Yang nombor 6, yang nombor 7 terakhir sekali, iaitu tawaf wada'. Tawaf untuk berpisah. Tadi ada tawaf kudum sampai ni, untuk balik pun berpisah. Ada juga tawaf untuk berpisah. Bila? Ketika hendak keluar daripada Mekah untuk balik. Baik dia itu orang haji ataupun tidak. Baik perjalanan safar dia itu panjang ataupun pendek. So disunahkan untuk sebelum balik tu, macam dah tahu flight bila, nak pergi bila, tawaf dulu sekali. Tawaf dulu. Tapi menurut ada sebahagian pendapat, dia kata tawaf wada' ni tawaf wajib. Lagi berat pendapat dia tu. Nak balik, kena bukan minta izin. Kena tawaf dulu. Nak menunjukkan bahawasanya bagi mereka, bahawasanya tawaf ni satu benda yang sangat agung. Kena buat. Kemudian ada yang
Ada catatan bawah. Seorang lelaki, hukum dia ni wajib. Sebagaimana keterangan dalam kitab Syarah Al-Muhazzab, iaitu apa? Wajib apa? Wajib melepaskan diri dari pakaian yang berjahit ataupun disusun ataupun diikat. Kalau masa haji, masa umrah tu, tak bolehlah pakai yang berjahit. Kalau wanita pun kalau tengok, dia tak boleh tutup muka. Walaupun dia berhijab, dia akan pakai. Kalau saya tengok isteri kepada guru-guru kami ataupun pelajar-pelajar wanita tu, dia akan pakai budah. So dia akan ada macam topi tu, dia macam ada tutup di sini. Tak ada tutup muka. Dan ada satu amalan yang selalu diberikan oleh guru-guru kami. Kalau kita pergi satu tempat tu, tetapi kita nak pergi balik kepada dia. Contoh, kita dah pergi umrah, tapi kita nak pergi lagi. Ada satu amalan, iaitu sebelum balik tu, baca lah, innalladzi farada alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Nanti saya tengok dalam Quran tu surah ayat apa. Esok saya bagi dia punya dalam Quran tu ayat berapa, surah berapa. Innal ladzi farada alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Biasanya kalau nak cuti kan, kalau nak cuti sebelum balik itu, kita akan baca innal ladzi farada alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Pergilah mana-mana, kalau nak pergi lagi, baca doa tu. Biasanya bila balik rumah, jumpa mak, nak balik lagi, baca, pergi Mekah, pergi Masjid Nabawi, ataupun pergi mana-mana tempat yang mana kita nak balik lagi kat situ, baca ayat ni 3 kali. Innal ladzi farada alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.